Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pagi ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bab kita diminta supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, dan juga kita diminta supaya menyambungkan hubungan rahim ataupun hubungan silaturrahim sesama kita. Ini tajuk yang diajar dalam Islam, supaya kita jangan sekali-kali kita hidup dalam keadaan yang kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita diajar supaya hidup kita ini memikirkan juga orang yang penting dalam hidup kita. Orang yang penting dalam hidup kita ni yang disebut dengan kedua ibu bapa kita, dan juga orang yang sekeliling tu badan kita ini, orang-orang yang kita dilarang untuk memutuskan hubungan dengan mereka tersebut. Yang ni yang disebut dalam Al-Quran, jelas Allah cerita tentang perkara demikian, dan juga beberapa hadis. Dan kita sebut ni tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada diri kita supaya kita ni berbuat baiklah kepada mak dan ayah kita. Mak dan ayah ni kita berbuat baik sama ada dia masih lagi hidup ataupun dia telah meninggal dunia. Dua-dua tu kita kena berbuat baik pada mereka. Kenapa kita sebut begitu? Kerana orang kita dia faham bahawa berbuat baik ni hanyalah waktu mana hidup saja. Bila mati, ramai di kalangan kita ni dia faham tak perlu lagi kita berbuat baik pada mereka. Padahal dalam Islam ni, Islam ajar pada kita berbuat baik pada mak ayah ni waktu mana dia hidup dan waktu mana dia mati. Dua-dua. Kita jangan ingat lepas pada ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia, maka tak perlu lagi dah kita berbuat baik pada mereka. Tak. Islam diajar walaupun dah meninggal dunia, kena berbuat baik lagi pada mereka. Macam mana kita nak berbuat baik pada mereka tersebut? Maka di antaranya untuk orang yang dah meninggal dunia ni, salah satunya doa kita pada dia. Doa kita ni tanda kita sedang berbuat baik pada mereka. Kadang-kadang orang kita bila dia tak doa pada mak ayah yang telah meninggal dunia. Ini pun salah. Sedangkan bila kita doalah pada kedua ibu bapa kita yang dah meninggal dunia. Macam mana lagi nak berbuat baik pada orang yang dah meninggal dunia ni? Menyambungkan ikatan ukhuwah dia yang dia tertinggal waktu mana dia hidup dahulu. Ini pun berbuat baik juga pada mak ayah kita. Kita pergi jumpa dengan orang yang pernah dia putus silaturahim, misal contohnya. Kemudian kita pergi pada dia ni, kemudian kita bagi tahu, minta maaflah bagi pihak mak saya, arwah mak saya. Minta maaflah bagi pihak arwah ayah saya. Dulu pakcik, makcik tak tegur siapa di antara mak dan ayah saya. Jadi sekarang ni saya menjadi anak pada beliau ni, kita sebutlah tentang mengenai kita minta maaf bagi pihak mak dan ayah kita ni. Ni cara kita berbuat baik juga pada mereka. Macam mana lagi nak berbuat baik pada mak ayah yang telah meninggal dunia? Ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya ni di antara cara kita berbuat baik kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Demikian juga macam mana lagi nak berbuat baik kepada mak dan ayah kita, bersedekah di atas namanya. Ni 2, 3, 4 jalan yang kita diajar supaya kita berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik pada mereka ni bukannya kena pergi suap letak makanan atas kubur dia, tidak. Jangan kita anggap macam orang kafir buat. Jangan. Orang kafir dia letak buah-buah, dia letak macam-macam gaya kan. Sekarang tak letak dah buah yang original, letak yang palsu je. Dengan dia tahu dah yang original tu buruk begitu je dah pada diri dia. Jadi nak tak nak kita ni bukan begitu cara berbuat baik pada mereka. Cara berbuat baik pada mereka ni Allah ajar
Orang yang dah meninggal dunia ni ada cara aturan yang kita boleh berbuat baik melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajar pada kita berbuat baik pada mereka yang telah meninggal dunia ini sendiri. Tapi kitanya yang jadi masalah di kalangan kita ni, berbuat baik kepada yang masih hidup pun orang kita tak buat. Pada mak kita, ayah kita, ramai orang kita ni dia buat tak peduli terhadap mak ayah. Kenapa dia buat tak peduli terhadap mak ayah? Kerana dia sibuk nak jaga keluarga dia. Dia tak peduli lagi dah mak ayah dia. Dia nak jaga isteri dia, dia nak jaga anak-anak dia, dia nak jaga prestasi kerja dia, yang menyebabkan akhirnya dia ni dalam keadaan tak peduli pada mak ayah mereka. Yang ni berdosa. Islam larang. Islam dia suruh kita ni, walau bagaimana sekalipun keadaan, walau bagaimana sekalipun suasana yang berlaku dalam kehidupan kita, mak ayah ni mesti jadi keutamaan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Subhanahu wa taala ajar supaya kita sebut, wahai Tuhan kami, rabbirhamhuma, belah kasihan pada mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua menjaga kami waktu mana kami kecil-kecil dahulu. Kita tahulah macam mana mak kita, ayah kita jaga kita waktu mana kecil, waktu mana kita ada anak pula. Bila kita ada anak, kita tahu susahnya rupanya jaga budak kecil ni, senang ceritanya. Nak jaga tak mudah. Dalam keadaan yang nak membesar, kita sentiasa mengharapkan anak kita ni dia boleh berdikari, independen dalam hidup dia. Tapi lama kita nak kena besarkan dia ni. Susah 2, 3, 4 tahun barulah mereka ni boleh pakai pakaian sendiri, boleh suap ke mulut sendiri dan sebagainya. Makanan yang mereka makan tadi. Susah nak jaga anak yang kecil ni dengan PL perangai dia tersebut, dengan waktu mana dia semakin besar lagi banyak PL yang dia ada ni sendiri. Jadi mak kita, ayah kita ni boleh tabah waktu mana kita kecil dahulu, membesar kita ni dengan perangai kita ni, dengan sikap kita ni, yang menyebabkan kita sebut kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka jaga kami waktu mana kami kecil-kecil dahulu. Ini cara demikian. Hari ini kita sambung lagi tentang hadis ni lah. Hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana kita diajar supaya berbuat baik kepada mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi walidan illa an yajida mamlukan fayastarihu fayu'tikuhu, rawahu Muslim. Ini hadis ni kita baca dah pada pengajian yang sudahnya. Rasulullah kata, tidak cukup seorang anak berbuat baik terhadap kedua orang tuanya sebagaimana imbangan jasa, kecuali apabila anak itu menemui orang tuanya sebagai hamba sahaya, lalu dia membelinya kemudian memerdekakannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut balasan, ataupun kalau kamu ni, kamu boleh nak sama pahala kamu dengan mak ayah kamu dalam membesarkan kamu ni, sama bagaimana kamu nak balas tu tak termampu untuk nak balas, kecuali suatu hari kamu berjumpa mak ayah kamu menjadi hamba, ditangkap menjadi hamba, kemudian kamu beli daripada orang yang menjadikan dia ni hamba tadi, kemudian kamu merdekakan mak ayah kamu. Itulah balasan yang paling besar, sama dah ganjaran kalau kamu dapat demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada diri kita, nak balas jasa ibu ayah ni tak terbalas. Kecuali kalau kamu nak balas juga, Rasulullah kata, bila kamu dapati mak ayah kamu tu jadi hamba orang, kemudian kamu pergi berjumpa dengan tuan pada mak ayah kamu tadi, waktu satu ketika yang berlaku, maksudnya jadi hamba ni bila jadi perang, misal contohnya, bila perang kemudian mak ayah tu ditangkap jadi tawanan, kemudian dijadikan hamba. Kita pula yang tak pergi perang ni, kita pun kata pergi tengok mak ayah kita jadi hamba orang. Macam mana kita nak balas jasa dia ni? Beli daripada orang tersebut, bayar, beli, tapi dia tetap status hamba. Lepas pada tu merdekakan dia. Tu besar nilai dalam Islam. Nak sebutnya gambaran pahala yang kita nak imbangi sebanyak tersebutlah. Kalau kamu mampu, kamu buat semampu yang demikian pada diri kamu.
Tak adalah kita nak balas sampai tahap demikian. Kerana biasanya orang ni, kalau misalnya contoh dia sebut jadi hamba, orang tersebut tak akan jual kecuali dengan harga yang tak logik akal. Tak logik akal. Dia nak jual, dia kata boleh, bayar. Berapa nak merdekakan mak saya ni, saya nak beli balik. Mak saya ataupun ayah saya ni. Berapa? Dia kata 1 juta, misal contohnya. Waktu tu kita bayarlah 1 juta. Bayar 1 juta. Bayar 1 juta tu, kemudian lepas pada tersebut, kita pun ambil mak kita. Lepas tu kita istihar, merdekalah mak kita. Tu dipanggil, tak jadi hamba lah dia, merdeka balik. Jadi orang yang status merdeka. Dalam istilah agamanya dia ajar demikian. Ini orang kita dia sebut merdeka ni kan. Dalam musim-musim merdeka malam ni ke nak sambutnya dipanggil. Yang ni nak gambarkan pada diri kita je kedudukan orang yang merdeka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutnya ialah bila mak kamu tu hamba, kemudian kamu merdekakan dia. Ayah kamu tu hamba, kemudian kamu beli dan kamu merdekakan dia, bebaskan dia, demikian. Pahalalah pada diri kita ni. Kemudian dalam hadis yang seterusnya, hadis yang keempat, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'id bika min qati'ah qala na'am amma tardayna an asala wa man wasalak waqta'a man qata'ak qalat bala qala fadhalika laki thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum muttafaqun alaih. Disebutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk. Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqa hatta idza faragha minhum. Kemudian setelah mana selesai daripada mencipta makhluk tadi, semua itu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut qalatir rahim, lalu dikatakan pada rahim, kekeluargaan itu berdiri terus dan berkata, hadza maqamul a'idz bika minal qati'ah. Ini adalah tempat orang yang memohon kepada kamu, wahai Tuhan kamu, daripada perpisahan, daripada putus hubungan ini sendiri. Allah Ta'ala berfirman, ya, apakah engkau rela jikalau Allah perhubungkan orang-orang yang menghubungi kekeluargaannya, dan aku memutuskan orang yang memutuskan kamu. Rahim menjawab, ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, jadi keadaan yang demikian itu tetap untuk kamu yang menghubungkan ataupun yang memutuskan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bacalah jikalau kamu ingin, jika kamu semua menghendaki, firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah barangkali andai engkau semua berkuasa, engkau semua akan membuat kerosakan di atas muka bumi ini, dan juga memutuskan ikatan kekeluargaan. Orang-orang yang demikian itulah yang dilaknat oleh Allah. Kemudian ditulikan pendengarannya oleh Allah serta dibutakan penglihatannya. Surah Muhammad ayat yang ke-23, 22 dan 23. Nak sebutnya begini, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah ciptakan semua kejadian atas muka bumi ini. Allah jadikan segala-galanya. Setelah mana di antara kejadian yang Allah jadikan ialah rahim. Rahim ni kejadian yang Allah jadikan. Salah satunya, ketika mana selesai saja rahim tersebut diciptakan oleh Allah, faqalat, lalu dikatakan pada rahim, hadza maqamul a'idz bika minal qati'ah. Ni tempat berlindungnya manusia daripada terputus hubungan. Maknanya rahim ni merupakan satu kejadian yang Allah jadikan pada kamu, pada tempatnya untuk menyambungkan silaturahim. Maknanya silah hubungan. Tempat ni
tempat yang selamat. Manusia menjadikan manusia ni berhubung di antara satu sama lain. Itu cara demikian Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bila Allah jadikan rahim. Rahim ni Allah jadikan untuk orang perempuan je. Allah ambil nama dia dan Allah letak tu badan orang perempuan. Mulia orang perempuan. Kerana nama Allah ada dalam jasad dia. Dipanggil. Dalam orang lelaki tak ada rahim. Ke ada orang lelaki kat sini yang ada rahimnya. Sebutnya orang lelaki ni Allah tak buat rahim. Kemudian Allah jadikan daripada orang perempuan ni tempat penyambungan. Rahim ni tempat diharamkan oleh Allah putus hubungan. Tempat disambung hubungan. Dia panggil silah di antara satu sama lain. Rahim-rahim ni tempat yang Allah jadikan tempat tak adanya yang dinamakan dengan putus. Allah lekatkan hubungan di antara seorang dengan seorang ni kerana ada rahim. Dia panggil demikian. Kita jadi adik-beradik kan? Kerana rahim. Kita jadi sepupu kerana rahim. Kita jadi berjiran tangga kerana rahim. Kerana rahim ni lah yang menyebabkan kamu diajar supaya jangan putus. Kerana kamu keluar daripada rahim. Rahim-rahim ni tempat menyambungan dipanggil. Tempat menyambung. Tiba-tiba kalau kamu putus, kamu buat khianat pada Allah. Maknanya begitu. Kalau orang tanya, kenapa kita dilarang memutuskan silaturahim? Kerana kita keluar daripada rahim. Semua kita ni keluar daripada rahim. Rahim ni tempat perlindungan daripada terputus hubungan. Kalau kita ni hidup dalam keadaan yang kita ni putus hubungan di kalangan kita ni, maknanya kita menidakkan kuasa Allah. Tu jahatnya kita lah. Sebab tu kita jangan putus hubungan silaturahim. Kalau kita putus hubungan silaturahim, maknanya di waktu ini kita telah menidakkan kekuasaan Allah. Sedangkan Allah jadikan rahim ni tempat berlindungnya segala yang disebut dengan keputusan. Putus hubungan di antara satu sama lain. Islam dia nak suruh kita ni hidup dalam keadaan yang menyambung di antara satu sama lain. Lalu dijawab rahim tadi, na'am. Ya, tempat ni tempat yang selamat. Dia panggil demikian. Amma tardaina in asilaman wasalak. Kamu suka tak kalau sekiranya tempat ini menjadi tempat yang menyambung di antara orang-orang yang disambung. Kemudian waktu iman qata'ak, lalu terputus bagi siapa yang ingin memutuskan. Lalu katanya rahim tadi, qalat bala, ya, saya nak kamu ciptakan begitu ya Allah. Rahim ni jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fadzalika laki, demikianlah aku jadikan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada rahim, demikianlah yang disebut dengan kejadian itu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sebut lagi. Rasulullah kata, cuba kamu baca ayat Al-Quran. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Baca ayat ni. Apakah andai kata kamu ni semua berkuasa? Fahal asaitum in tawallaitum. Apakah pandangan kamu jika ada di kalangan kamu yang aku lantik dia jadi penguasa-penguasa di atas muka bumi? Kemudian tawallaitum an tufsidu fil ard, dia melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa taqatta'u arhamakum, dan dia yang memutuskan hubungan rahim-rahim di kalangan kamu ini sendiri. Ini ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang yang buat demikian kerana dia merosakkan di atas muka bumi, yang menyebabkan kehancuran perpaduan di kalangan orang Islam, putus hubungan di antara orang Islam ini. Allah kata ulaikal ladzina la'anahumullah, orang ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Layaknya orang yang memutuskan silaturahim ni hidup dia dalam keadaan terlaknat. Orang yang demikian. Kenapa dia? Allah sendiri sebut ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yang menyebabkan mereka ni, aku jadikan pada mereka ni tuli telinga mereka dan juga buta mata mereka. Orang ni jadi keras kepala, senang ceritanya. Siapa-siapa yang dilantik menjadi penguasa, dilantik menjadi pemimpin, tiba-tiba kuasa yang ada tu dia merosakkan muka bumi dan juga dia memutuskan silaturahim di antara satu sama lain. Maknanya kita ni jadi pemimpin tapi kita tak menyambung silaturahim sesama kita ni. Lalu Allah kata fa asammahum wa a'ma absarahum, ditulikan telinga mereka
dan orang yang demikian dibutakan mata-mata mereka tersebut. Tak boleh. Bila Allah lantik kita jadi pemimpin, kerja kita menyambungkan silaturahim. Salah satunya demikian. Jangan kita ni bila dilantik jadi pemimpin mengapi-apikan permusuhan. Kan ramai orang begitu kan. Dia bila dia jadi pemimpin je, dia bentuk pasukan dia. Dia bentuk puak dia. Dan puak dia tersebut, dia cuba untuk memisahkan di antara puak dia dengan puak yang menjadi musuh pada dia. Allah sebut, ulaika la'anahumullah. Orang ni dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Siapa yang jadi pemimpin yang jadi demikian, maka kelaknatan Allah lah ke atas mereka sebut. Kita ni, bila kita jadi suami orang, bila kita jadi, yang disebut ketua orang dalam masyarakat ini sendiri, jangan kita putuskan silaturahim. Jangan kerana kita memutuskan silaturahim. Ada kan orang, bila dia kahwin dengan seorang, kemudian bila dia kahwin dengan seorang sebut, dia sebut ada isteri dia, engkau jangan balik ke rumah mak engkau. Jangan balik dengan adik ipar tu, jangan pergi. Jangan bertegur dengan orang ni. Jangan, dia mula buat sekatan pada isteri dia. Jangan menyambung yang tu, jangan yang tu, jangan yang ni. Yang menyebabkan isteri dia ni hidup dalam keadaan rimas. Tu yang nak sebutnya, sampai isteri dia tak balik ke rumah mak dia. Isteri dia tak balik ke rumah yang disebut dengan tak boleh balik. Tak boleh pergi ziarah adik-beradik ipar dua dia. Punca apa? Punca suami tadilah. Tu yang jenis suami, yang jenis memutuskan silaturahim. Ada juga yang bila kahwin dengan seorang lelaki tu, isteri pula jadi queen control. Dia pula kawal suami dia. Bang, jangan, mata tu jaga-jaga sikit dia tu. Kalau balik kampung, siaplah, dia sebut. Mata tu meliar je tengok ipar duai, dia sebut. Mula dia jadi demikian. Dia kontrol suami dia. Suami dia ni lugu je, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Kenapa? Kerana, nak sebutnya, kerana dikontrol oleh isteri. Isteri ni kontrol sepenuhnya. Jangan berhubung dengan orang ni. Jangan pergi ke tempat ni. Jangan begini. Orang ni, isteri yang jenis dilaknat oleh Allah. Isteri ni jenis dilaknat oleh Allah. Kalau dia jadi suami yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Dan bukan sekadar itu, Allah jadikan dia keras. Mata dia buta. Kemudian telinga dia pekak, tuli. Orang yang demikian, Allah jadikan ulaika, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan dibutakan mata dia dan dipekakkan telinga dia. Orang yang jadi demikian. Maksud pekak tu bukan jadi pekak tu, dia tak nak dengar nasihat orang. Dia tak nak tengok ayat-ayat Allah dalam hidup dia. Dia tak bawa kesan dah. Kalau berlaku apa-apa pun tak ada kesan pada diri dia. Punca apa dia? Punca mata dia tu tak nampak dah pengajaran-pengajaran yang besar dalam hidup dia. Kerana kesan daripada dia memutuskan silaturahim. Itu bahaya orang yang jadi demikian. Jangan putuskan silaturahim di kalangan kita. Bila kita putuskan silaturahim, hilang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Cari jalan untuk menyambung, bukan cari jalan untuk memutus. Jangan kita jadi gunting yang mencerai-berai. Jadilah benang yang mengikat, jarum-jarum yang menyulam. Dipanggil demikian. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin bukan mengunting, tetapi memutus. Tetapi sifat orang mukmin menjadi jarum-jarum yang sentiasa menyulam. Dipanggil mengikat di antara satu sama lain. Jarum benang yang dijahit, yang menjahit kecarikan dan juga kelompangan yang ada tadi diikat dengan ikatan yang kukuh di kalangan orang Islam. Kerana manusia ni, kalau kita nak cari yang tak salah, tak ada yang tak salah. Hidup kita ni sentiasa ada je yang salah. Tentulah, tapi kita jangan kita menyombong, jangan. Tetapi kita diajar supaya dalam keadaan yang kita ni berlapang dada dalam hidup kita. Sifat orang mukmin jadi demikian. Wa anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi, kata dia, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Lalu seorang lelaki datang jumpa dengan Rasulullah. Lalu ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas, siapakah orang yang paling berhak di kalangan manusia ni untuk aku berbuat baik dalam aku mendekatinya.
Orang yang bagaimana ya Rasulullah? Qala ummuka. Lalu dijawab, ibu kamu. Rasulullah jawab, orang yang paling terbaik untuk kamu berbuat baik, kamu menyantuni dia, kamu menjadikan dia paling dekat dalam hidup kamu ialah ummuka. Rasulullah sebut. Rasulullah jawab terus, ibu kamu. Qala summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah lagi? Dia jawab, qala ummuka. Dia jawab, ibu kamu lagi. Ibu lagi, kali yang kedua ibu. Kemudian ditanya lagi, summa man? Qala ummuka. 3 kali Rasulullah jawab, ibu kamu. Rasulullah jawab, ibu kamu. 3 kali Rasulullah kata, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Dia tanya. Kemudian ditanya, summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Untuk aku nak berbuat baik, aku nak menyantuni dalam hidup dia ni. Abuka. Kemudian yang keempat, barulah Rasulullah jawab, bapa kamu. Apa? Maknanya 3 kali kedudukan ibu tu 3 kali mengatasi daripada ayah. Nak sebutnya, walaupun ayah ni berpeluh, bersengkang mata dalam keadaan yang mencari rezeki, tapi besar lagi nilai ibu dibandingkan dengan yang disebut dengan ayah ini. Sampai 3 kali Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sebut ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Sampai tak boleh kita nak sakitkan hati ibu kita, tak boleh. Kita nak sampai mengalir air mata ibu kita. Kerana nak sebutnya kerana yang disebut dengan kerana sikap kita, tingkah laku kita, tak boleh. Kena utamakan ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Rasulullah sebut demikian. Ibu, lepas pada tu barulah ayah kamu. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man ahaqqu bi husnis suhbah. Ada dalam riwayat yang lain, lelaki tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang selayaknya untuk aku bersahabat, berbuat baik dengan dia? Lalu Rasulullah jawab, lebih kurang je hadis ni, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abaka, summa adnaka, adnaka. Lepas pada ayah kamu, Rasulullah sebut, lepas tu yang menurut, yang terturut, yang dekat, yang dekat, yang dekat dengan diri kamu. Siapa dia? Adik-beradik kamu. Adnaka, lepas pada ayah, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, kemudian ayah. Kemudian lepas pada ayah apa? Summa adnaka, adnaka. Adnaka ni maknanya orang yang dekat dengan diri kamu. Yang paling dekat dengan diri kamu siapa? Yang haram kamu kahwin. Adik-beradik kamu. Apa lagi yang dekat? Mak saudara kamu, pak saudara kamu. Ni siapa lagi yang dekat? Datuk kamu, nenek kamu. Ni maknanya adnaka, adnaka. Itu cara demikian. Kalau Rasulullah nak sebut satu-satu, jenuh lah dia panggil. Letih lah Rasulullah nak sebut mak saudara, pak saudara. Yang haram dengan diri kamu kahwin. Yang haram dengan diri kamu kahwin ni siapa dia? Datuk kamu, nenek kamu. Kemudian apa dia? Ya, anak saudara kamu. Ni haram kamu kahwin. Yang ni dipanggil orang-orang yang kamu perlu berbuat baik dengan mereka. Dan jangan kamu sakiti mereka. Jangan kamu putuskan hubungan dengan mereka. Orang ni jadi besar dalam hidup kamu. Ini keutamaan yang mesti kita letakkan dalam kehidupan kita lah. Allahu Akbar. Banyak dah benda yang kita terlepas pandang dalam hidup kita ni. Kita tak terperhati secara terperinci. Kadang-kadang kita kan dengan mak saudara pun jarang-jarang kita nak pergi ziarah dia. Mak saudara, adik-beradik arwah ayah kita, adik-beradik yang disebut dengan apa dia, adik-beradik dengan mak kita. Tapi kita ni dah jauh, jadi jauh. Mak saudara, apa saudara dalam hidup. Padahal Rasulullah kata, orang ni orang yang kamu kena buat baik dengan mereka. Adnak. Dia panggil demikian. Orang yang dekat dengan dia kamu tadi. Wa anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfun, summa raghima anfun, summa raghima anfun, man adraka abawai indal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala yadkhul jannah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, melekat pada tanah lah hidungnya. Rasulullah kata, maknanya melaratlah hidup dia. Melaratlah dalam hidup orang yang jenis melekat hidung di tanah, maknanya rapat muka bumi lah dia, ataupun hilang nilai lah seorang tersebut. Kerana muka-muka ni tempat mulia. Kemudian Rasulullah sumpah, Rasulullah kata raghima anfun,
raghima anfun, raghima anfun. 3 kali Rasulullah sebut. Maknanya bangsatlah dia, bangsatlah dia, celakalah dia, celakalah dia. Siapa? Man adraka abawai, orang yang dia masih lagi hidup kedua ibu bapa dia di kala mana usia orang tua dia tua, indal kibar. Waktu tu mak ayah dia dah tua dah. Ahaduhuma, ataupun salah seorang di antara dia, au kilahuma, dua-dua tu tua dah. Summa au kilahum falam yadkhul jannah. Tiba-tiba dia tak boleh masuk syurga. Orang ni celaka dan bangsat lah orang ni. Siapa-siapa yang dia ada mak ayah tu ada lagi. Patutnya mak ayah dia tu kesempatan syurga dia lah. Syurga pada diri dia. Tiba-tiba dia mati, dia buat dosa dengan mak ayah. Allahu Akbar. Habis. Tak ada nilai. Raghima anfun. Rasulullah kata, melekat muka kat tanah lah. Maknanya, hinalah dia ni. Celakalah. 3 kali Rasulullah sebut. Raghima anfun. Raghima anfun. Rasulullah gambarkan. Raghima anfun. Summa raghima anfun. Summa raghima anfun. 3 kali Rasulullah kata, celaka dan bangsat lah dia. Celaka bangsat lah. Siapa-siapa man adraka abawai, dia ada mak ayah waktu dalam keadaan al-kibar, dalam keadaan mak ayah dia tu tua dah, au ahaduhuma au kilahuma, salah seorang daripada mereka ni tua ataupun dua-dua tua, tapi falam yadkhulul jannah, dia tak dapat masuk dalam syurga Allah. Oh, rugilah dalam hidup dia. Sedangkan mak ayah dia masih lagi ada. Tiba-tiba dia tak guna kesempatan mak ayah dia tu untuk dia berbuat baik yang melayakkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Dua-dua tu sama dipanggil dalam hidup kita. Jangan kita beza-bezakan mereka, jangan. Kerana dua-dua ni haram kita kahwin. Haram dah kita kahwin. Tak boleh dah kita nak kahwin. Tengok ayah mertua kita handsome pula daripada suami kita misalnya. Kita pun minta cerai daripada suami, nak kahwin dengan ayah mertua. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Ataupun dah kahwin, tengok sebulan lepas itu, tengok mak mertua lawa pula pada isteri kita. Berkenan dengan mak mertua dia panggil. Lepas pada kahwin sebut. Dalam keadaan demikian, boleh kita nak kahwin dengan mak mertua kita? Tak boleh dah. Haram dah. Dia panggil haram mu'abbad. Bercerai hidup, cerai mati, dia tetap mak mertua kita, mak kita dalam hidup kita. Allah jadikan, walaupun dia tak mengandung kamu, wahai orang lelaki, wahai orang perempuan, tapi dia ni telah melahirkan yang disebut mengandungnya suami kita ataupun isteri kita. Oleh demikian, maka dalam keadaan demikian, dia ni keturunan dengan kamu, satu darah daging dengan dia kamu. Allah jadikan daripada rahim. Rahim tadi melahirkan orang ni yang menyebabkan tersambungnya di antara kamu dengan mereka. Allahu Akbar. Rasulullah sebut demikian. Wa anhu, daripada Abu Hurairah lagi, cerita tentang mengenai berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni. Anna rajulan qal, ada seorang lelaki tanya Rasulullah, ya Rasulullah, inna li qarabah asilahum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ada seorang lelaki datang mengadu pada Rasulullah. Dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni ada qarabah, aku ni ada kerabat. Maknanya orang dekat-dekat, sepupu aku ke, maknanya orang yang dekat lah dalam hidup aku, orang yang qarabah. Dia tak sebut dah siapa, mak saudara dia ke, pak saudara dia, tapi dia sebut qarabah. Perangai akunya asiluhum, aku cuba menyambung silaturahim dengan dia, tapi perangai dia pula wa yaqta'unani, dia pula memutuskan. Kerja dia nak putus je, aku menyambung, dia pula memutus. Ni perangai. Ada juga orang yang aku ni nak menyambung, nak mendekat dengan dia, dia pula cari jalan jauh nak putus je hubungan. Wa usinu ilaihim, aku sentiasa berbuat baik pada mereka ya Rasulullah. Wa yusiuna ilayya, tapi sayang mereka pula buat buruk pada aku ya Rasulullah. Ni ada orang perangai macam tu kan. Kadang-kadang kita senyum pada dia, bila kita senyum pada dia, dia je terus paling. Yang jenis demikian. Ada juga orang yang kita buat baik pada dia, bagi makanan,
Dia ambil makanan, campak melalui tingkap. Campak melalui tingkap. Kita ni Allah, sakit hati tak? Sakit. Orang ni, dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang yang macam ni. Dalam hidup aku ni, aku melalui orang yang macam ni, ya Rasulullah. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku ni berlemah lembut dengan mereka. Dengan mereka ni sentiasa sopan santun dengan mereka. Tapi wa yajhaluna alayya. Tapi dianya sentiasa menjahilkan aku, membodohkan aku. Maknanya dia balas balik dengan benda yang buruk dengan aku. Ada orang yang begitu kan. Kadang-kadang orang peramai, orang yang isteri ni dia masak pada suami, tapi hidang pada suami. Tapi suami tengok makanan, pergi jauh terus. Isteri ni terasa hati. Terasa hati, dia panggil demikian. Kadang-kadang gosok baju suami, sepatah pun tak sebut terima kasih di atas yang demikian. Kadang-kadang isteri ni balik je suaminya, siap makanan, siap hidangan semua, dalam keadaan siap semua. Suaminya balik terbungkang tidur terus, terlentang terus. Ni yang jadi demikian pun ada juga. Ada yang jenis suami jaga anak-anak, urus anak-anak, isteri keluar rumah tak peduli. Dia nak pergi ke mana pun dia buat. Ni ada juga macam tu. Suami tanya dia, mana? Pergi ke mana? Nak sebutnya buat apa? Peduli apa engkau dengan aku? Katanya isteri jawab demikian. Ada juga yang demikian. Dia kontradik dia. Anak-anak dah ada dah ni. Nak buat macam mana ni? Ni orang-orang yang dekat dalam hidup ni. Nak suruh putus. Dia kan, bila engkau nak ceraikan aku? Bila engkau nak pisah dengan aku? Sibuk tanya suami dia. Begitu. Ada juga yang jenis demikian. Ada pula yang suami jenis getak sepanjang masa isteri. Buat jahat. Aku ceraikan engkau, dia sebut. Dia getak isteri. Isteri pula buat baik. Tak ada bang, saya minta maaf. Ada je yang kita berbuat baik, tapi orang sebelah ni buat buruk. Dia akan jadi bertentangan dalam hidup. Nak buat macam mana ni ya Rasulullah? Ni bukan zaman kita je, zaman Rasulullah dah berlaku perkara demikian. Nak buat macam mana ni ya Rasulullah? Faqal la in kunta kama qulta. Lalu Rasulullah jawab balik, kalau betul apa yang kamu sebut itu, sama dengan apa yang kamu sebut itu, faka'annama tasiffuhumul mal wala yazalu ma'ak minallahi zahiran alaihim ma dumta ala dhalik, rawahu Muslim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau betul apa yang kamu sebut tadi, benar apa yang kamu katakan itu, maka seolah-olah mereka itu kamu beri makanan abu panas, yakni mereka mendapat dosa yang besar sekali, dan engkau sentiasa disertai pertolongan daripada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam menghadapi mereka itu, selama mana kamu benar dalam keadaan yang demikian. Rasulullah gambarkan demikian. Kamu jangan bimbang, Rasulullah nak sebut. Kamu jangan bimbang, wahai orang yang berbuat baik pada seseorang. Dengan keluarga kamu ni. Kadang-kadang keluarga kita kan, keluarga kita je, sepupu kita, kadang-kadang adik-beradik kita, ada kadang-kadang mak saudara kita. Kita telefon dia tengok je nama kita, dia reject. Nak letak je nama kita, dia reject. Kamu sentiasa nak menghubung dengan dia, tapi dia sentiasa nak memutuskan dengan kamu. Rasulullah kata, waktu mana kamu buat demikian tersebut, Rasulullah kata, dalam keadaan demikian, tasiffuhumul malla. Rasulullah kata, macam kamu bagi dia debu api neraka lah, dalam cerita. Debu api neraka pada diri dia. Maknanya, dia ni, dalam keadaan yang begitu, kamu buat demikian, kamu dapat pahala. Wala yazalu ma'aka minallahi zahiran alaihim ma dumta ala dhalik. Dan kamu kena ingat, setiap kali mana kamu buat begitu, Allah bersama dengan kamu. Allah dengan kamu. Maknanya kalau kita isteri kan, isteri yang buat baik pada suami, tapi suami sentiasa buat khianat pada isteri, kita jangan bimbang lah, wahai isteri. Maknanya dalam hidup kita ni, Allah jadikan dalam suasana kita berbuat baik pada suami kita tadi, selama itulah Allah bagi pahala untuk diri kita. Allah berserta dengan kita. Jangan bimbang pada kita. Sama juga dengan suami. Suami dalam hidup dia buat baik pada isteri dia, tapi isteri dia buat balas yang buruk pada dia. Jangan bimbang wahai suami. Selama mana kamu buat begitu,
lagi itulah kamu dapat pahala. Dan ganjaran itu tersebut, kesabaran kamu tu sentiasa kamu dapat dalam hidup kamu. Dapat dalam hidup kita. Sama juga kita dengan jiran. Kadang-kadang kita berjiran kan. Jiran buat khianat memanjang pada kita. Tapi kitanya buat baik sepanjang masa. Selama mana kita berbuat baik itu, selama tu dah Allah berserta dengan kita. Ingat yang tu je pesanan Rasulullah. Dan dia pula menambahkan debu-debu api neraka untuk diri dia. Na'udzubillah min dzalik dah. Jadi kitanya jangan kita cepat rasa putus asa. Jangan cepat dalam hidup kita ni nak rasa kita kecewa. Jangan. Tetapi kitanya ingat, aku dengan Allah sekarang ni, Allah berserta dengan aku ni, dalam hidup aku ni. Dan setiap kali mana kita berbuat baik, selama itulah pahala tu berterusan untuk diri kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan Allah dia nak bagi pahala ni, Allah jadikan ujian dalam hidup. Kita ni sembahyang malas, puasa malas, puasa sunat malas, baca Quran lagi malas, baca WhatsApp rajin. Kitanya. Tapi dalam hidup kitanya, Allah dia nak bagi pahala pada kita macam mana? Bila kita sentiasa berbuat baik, Allah jadikan ujian itu ujian ni, kita pun balas setiap ujian melalui orang-orang tertentu ni dengan kebaikan. Kita tak reti nak balas dengan keburukan dalam hidup kita. Tapi kita ajar pada diri kita ni membalas dengan kebaikan. Sentiasa buat dengan yang baik. Sampai bila kita tanya? Sampai bila Ustaz? Kita tanya. Sampai kita mati. Dan sampai dia mati. Pilih dulu lah mana dulu yang kena mati. Senang cerita. Selagi mana kita ni hidup, selagi itulah Allah memberi pahala yang banyak dalam hidup kita. Ni cara demikian pada diri kita. Sakit hati ni Allah sajalah yang tahu. Ni. Tapi ubati luka hati kita dengan kesabaran. Maknanya ubati luka yang kita lalui ini dengan ketabahan. Yang kita yakin janji Allah ini tak pernah menipu dalam diri kita. Tak pernah Allah buat khianat pada hamba-hambanya. Ni Rasulullah sendiri sebut ni. Rasulullah kata, selama mana kamu buat sebagaimana kamu kata tu, Allah akan berserta dengan diri kamu. Seronok kita kalau Allah berserta dengan kita. Allah tak akan sia-siakan setiap amalan kita. Allah akan jadikan setiap amalan kita ni ganjaran yang terbaik. Sehingga kadang-kadang menitis air mata kita seorang-seorang. Saat mana kita menanggung kesakitan dalam menghadapi ujian-ujian ini. Tapi kita ingat ke Allah tak nampak ke air mata kita mengalir tadi? Dan Allah tak tahu ke yang kita ni susah dalam hidup kita? Allah tahu segala-galanya. Dan Allah akan membalas. Sebanyak mana tekanan dalam diri kita, kesabaran kita itu, sebanyak itulah pahala-pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Dan kita hidup ni bukan kita nak pada pujian yang disebut dengan manusia. Kita bukan nak balasan daripada manusia. Kita nak balasan daripada Allah. Bila kita boleh nampak balasan daripada Allah itu jauh lebih bernilai daripada pujian dan juga yang disebut dengan penghargaan manusia, maka kita akan rasa bangga dalam hidup kita. Kita akan rasa seronok. Alhamdulillah Allah jadikan ujian dalam hidup aku, tapi aku boleh tabah dalam ujian-ujian yang demikian pada diri kita. Ni hadis-hadis begini ni memberi motivasi yang baik pada mukmin. Orang mukmin ni dia akan termotivasi dalam hidup dia. Dia akan merasa seronok sangat dalam hidup dia bila dia dengar hadis-hadis begini yang menyebabkan dia boleh faham pada diri dia. Kalau aku berhadapan dengan orang-orang yang buat khianat pada aku pun, tapi Allah tak pernah buat khianat pada hamba-hamba ni. Ni dia jadi pada diri kita ni semangat sepanjang masa dalam kehidupan kita. Wa Anas radhiyallahu anhu habihah hadis Abu Hurairah daripada Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasir rahimah muttafaqun alaih. Rasulullah sebut, siapa yang nak rezeki dia banyak, apa dia yang nak kepada diri dia ni cepat jadi jutawan. Senang ceritanya. Siapa yang dia beria sangat nak suruh rezeki dia sentiasa bertambah. Dalam hidup dia, yubsat lahu fi rizqi. Allah bagi banyak dalam hidup dia rezeki. Macam mana dia nak dalam hidup dia? Wa yansalahu fi athari. Sehingga kan rezeki dia ni
sampai supaya di luar rezeki, dan juga diakhirkan ajal dia dengan keadaan yang terbaik pada diri dia. Siapa yang nak dua benda ni? Yang pertama, dalam hidup dia rezeki yang banyak. Maknanya duit-duit yang banyak, harta benda yang banyak. Siapa yang nak? Mestilah kita yang nak kan. Kemudian yang kedua, bila dia meninggal dunia yang terbaik. Nama dia dikenang sepanjang masa dalam hidup dia. Maknanya orang akan sentiasa menyebut kebaikan dia. Siapa? Rasulullah kata, dia nak kena buat macam mana? Falyasil rahimah. Rasulullah kata, sambung silaturahim. Sambung silaturahim, rezeki kamu jadi banyak. Nama kamu akan dikenang sebagai orang-orang yang terbaik di atas dunia ini. Ini cara Rasulullah ajar. Ramaikan friend, senang ceritanya. Ramaikan follower, senang ceritanya. Pada diri kitanya. So ramai mungkin. Kenapa? Bila kamu mati, orang akan baca doa untuk diri kamu. Dan menyebabkan pahala untuk diri kamu tu banyak. Banyak je kamu akan dapat. Kerana apa dia? Doa-doa orang ni. Dan segala jasa kamu tu akan diingati. Orang yang buat baik dengan kita kan, walaupun dia dah meninggal dunia, sampai hari ni kita teringat. Saya sebut banyak kali kan, dalam hidup saya ni Ustaz Nur Azli Musa, Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa, di antara orang yang terkesan sangat dalam hidup saya. Walaupun dia ni bukan adik-beradik pun, bukan itu. Tapi nak sebutnya, walaupun dia dah meninggal dunia di perkuburan Baqi' tu. Dia meninggal dunia di perkuburan Baqi'. Tapi sampai hari ni ingat Ustaz Ridwan Rahmat. Kan, kenal kan? Ustaz Ridwan Rahmat, Allah yarham, yang kena Covid. Walaupun dia ni bukan adik-beradik kita pun, tapi nak sebutnya bila dia meninggal dunia, sampai hari ni dia akan jadi kenangan yang baik dalam hidup. Kenapa? Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Orang yang buat khianat pada kita, tak nak ingatnya kita. Dia mati tu, mulut kita pula sebut, eloklah mati. Lama dah kita berdoa nak suruh dia mati, tak mati-mati lagi. Akhirnya mati. Bila dia mati, kita ingat ke jahat dia? Tak ingat-ingat dah. Tak peduli dah. Elok dah pun dia dah mati. Biarlah mati kejahatan dia dengan kematian dia. Tapi orang yang hidup, dia menyambung silaturahim. Ramai kan. Kita tanya, kamu kenal tak Allah yarham? Kenal? Dia ni begini, dia ni begini. Semua orang bercakap tentang kebaikan dia. Maksudnya Rasulullah kata, dia ni akan diingati walaupun kematian dia. Kemudian rezeki dia tu pun jadi banyak. Rezeki waktu hidup pun banyak, waktu mana dia mati pun banyak. Sebab tu Rasulullah sebut, wa yusitu rizqah, dan dibentangkan untuk dia rezeki yang banyak. Yang kita ni kan pergi kursus nak jadi jutawan, pergi kursus nak jadi yang disebut dengan orang yang cerdik, orang dan sebagainya. Padahal Rasulullah dah kursus dah pada diri kita ni. Rasulullah dah ajar dah. Macam mana kamu nak suruh jadi kaya raya dalam hidup kamu? Kamu sambung silaturahim. Biar ramai orang yang kamu kenal dalam hidup ni. Yang menyebabkan di waktu ini, kamu akan dapat rezeki kamu tu melimpah ruah dalam hidup kamu. Kita berhenti cakap ni lah. Cukup tu, jadi kaya dah lepas pada ni insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Kita dah ada kitab yang terbaru yang keluar ni. Hebatnya surah An-Nur. Hebatnya surah An-Nur ni di antara azmatu suratul Nur. Sebelum daripada ni kita ada surah kitab ni azmatu suratul Ahzab. Ni kehebatan surah Al-Ahzab. Yang ni hebatnya surah An-Nur. Dua-dua surah ni di antara surah orang perempuan yang wajib belajar. Dua surah ni lah. Dua surah ni di antara surah yang orang perempuan sebelum meninggal dunia wajib kita belajar dan kita boleh faham. Orang perempuan lah. Orang lelaki ada dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Itu orang lelaki kena belajar. Manakala orang perempuan, dia ada tiga surah sebenarnya. Surah An-Nisa, satu lagi kita tak keluarkan, surah An-Nisa, kemudian surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Dan kita dah keluar dah surah An-Nur ni. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak beli kitab ni, bolehlah hubungi talian 019 577 6306. 019-577-6306. Bolehlah sahabat-sahabat di talian dan sebagainya boleh tulis di ruangan komen tu
InsyaAllah mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan kepada kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.